Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك يا الله. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang dikasihi dan dihormati para pentadbir Facebook Surau An-Nur Bandar Sembah Selatan dan juga para muslimin muslimat yang sentiasa cuba menambahkan kefahaman, mencari kebaikan di mana sahaja yang sama-sama dapat rahmat Allah Ta'ala untuk mengikuti pengajian yang secara online atau dalam talian lah, dalam bahasa Melayu kita, di bawah platform Facebook Surau An-Nur Bandar Sembah Selatan. Jadi kita bertemu lagi dalam sesi ini untuk kita sama-sama berkongsi dan membicarakan apa-apa yang dicatat, yang disusun, yang ditulis oleh para ulama yang muktabar. Salah seorangnya satu ulama yang besar, yang terkenal dalam alam Melayu, ini Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Jadi kita membaca kitab Syairus Salikin juzuk ketiga. Masih lagi kita membicarakan, membaca berkaitan dengan qalbu, ni hati, roh, nafsu dan akal. Dan kita telah membicarakan, membaca
ala qadar lah yang Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita atau kepada saya. Sikit sebanyak apa yang telah dicatat dalam kitab ni, apa dia qalbu, apa dia roh, apa dia nafsu. Dan pada kali ini kita akan masuk berkaitan dengan akal, mengikut pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam Ghazali? Al-lafdhur rabi'u al-aqlu walahu iddatu ma'anin wa nahnu nuridu minhu ma'nayaini ahaduhuma al-ilmu bihaqaiqil asya'. Artinya, kata Imam Ghazali, bermula lafaz yang keempat, iaitu akal. Kan? Akal kan? Jadi kita tak masuk lagi bicara akal. Hati kita dah masuk, atau qalbu, roh, nafsu, dan hari ni masuk akal. Jadi bahasan akal lagi ni. Yang keempat dia kata akal. Dan adalah baginya itu, yakni bagi lafaz sebutan akal ni, beberapa bilangan maknanya. Dia banyak makna lah. Bilangan makna banyak maknanya. Jadi bagi akal itu beberapa bilangan maknanya itu. Dan lagi akan kami, yakni Imam Ghazali, datangkan daripada maknanya di sini dua makna. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata akal ni ada banyak makna. Tapi dia nak menerangkan, nak menjelaskan kepada kita dua makna saja. Akal ni dua makna. Pertama, makna akal itu iaitu mengetahui dengan hakikat sesuatu. Itu pertama. Yakni seperti mengetahui hakikat yang wajib dan mustahil dan yang jaiz, yakni yang harus, kerana tiada tasawur, mana tidak tergambar, tidak tergambar di dalam akal itu melainkan tiga perkara itu. Jadi kata pengarang ni, Imam Ghazali kata akal ni ada banyak makna. Makna yang kedua, makna yang pertama, dia kata akal ni adalah satu ilmu, pengetahuan, mengetahui dengan hakikat sesuatu perkara. Jadi kalau tak ada akal, dia tak boleh tahu hakikat satu perkara. Akal tak berfungsi. Benda tu baik ke, benda tu kotor ke, benda tu. Jadi dengan pertimbangan akal lah, pemikiran. Akal pemikiran. Panas ke, sejuk ke, sesuai ke tak sesuai, meniaga boleh untung ke, boleh rugi ke, ada bahaya ke, tak ada bahaya ke, kan, bentuk kereta, bentuk rumah dan sebagainya. Jadi sebab ada akal, jadi kita boleh mengetahui hakikat tiap-tiap satu perkara. Benda kanan, kiri, kan, tak ada akal dia tak tahu. Macam budak-budak kan, akal tak sempurna lagi, kanan kiri dia tak tahu, dia belasah je. Begitulah. Okey. Macam binatang tak ada akal. Akal ni dia tak ada mengetahui hakikat sesuatu. Kan, hakikat sesuatu tu dia tak ada. Dia ada otak je, akal dia tak sempurna lah. Wallahu a'lam. Jadi dia kata akal ni dia mengetahui tiga perkara lah, umpamanya. Kan, seperti tahu hakikat yang wajib, mustahil dan yang jaiz atau harus. Pertama daripada tiga tadi, wajib iaitu wujud Allah Ta'ala dan segala sifatnya.
Ini hukum ilmu, dia panggil hukum akal lah. Hukum akal. Hukum akal belajar ilmu tauhid sifat 20 dia akan menerangkan lah. Wajib pada akal. Wajib pada akal iaitu akal hanya boleh menerima Allah itu wujud dan dia boleh menerima Allah ni bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Akal boleh terima. Wajib mana pastilah, mana dia boleh terima Allah bersifat dengan qudrah. Allah bersifat dengan ilmu. Allah tak dijadikan. Akal boleh terima. Dan kedua, mustahil. Mana akal tak boleh terima benda tu ada. Mustahil ni, mustahil pada akal. Mana akal tak boleh terima benda tu ada. Kalau wajib, akal boleh terima benda tu mesti ada. Kalau mustahil, akal tak boleh terima, tidak tergambar oleh akal perkara tersebut ada. Iaitu mustahil itu seperti syarikul bari. Ada syirik. Syirik ni ada yang sekutu bagi Tuhan. Ada Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Ada sesuatu benda yang sama kudratnya dengan kudrat Allah Ta'ala. Ada sesuatu benda yang sama sifatnya seperti sifat Allah Ta'ala. Ada sesuatu benda perbuatannya sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Yang tu mustahil. Kan, kalau kita belajar ilmu sifat 20, mukhalafatuhu lil hawa, berbezanya Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Ini segala ciptaan dia. Dan ketiga, jaiz. Akal, hukum akal yang ketiga, jaiz. Iaitu menjadikan sekalian mungkin ini. Seperti yang disebutkan tiga perkara ni, wajib, mustahil, harus, disebutkan oleh Imam Sanusi. Akan segala hukum akal yang pada makna yang pertama ini di dalam kitab yang bernama Ummi Al-Barahin dan lainnya. Jadi Imam Sanusi ada tulis kitab nama Matan Ummi Al-Barahin dan lainnya, lain daripada kitab dia lah. Kan? Jadi hukum akal dia tiga. Wajib, saya dah terang tadi. Wajib tu apa? Mustahil tu apa? Dan satu lagi jaiz, yang ni harus. Mana harus Allah Ta'ala menjadikan sekalian mungkin ini. Boleh jadi. Apa dia mungkin? Mungkin. Arab kata mungkin. Melayu kata mungkin. Arab mungkin. Melayu mungkin. Ya tak? Dan mungkin ni adalah satu benda yang dia boleh menerima ada atau tiada. Macam biskut pula ya. Boleh menerima ada atau tiada. Seperti kita lah. Kita mungkin boleh jadi umur kita dipanjangkan, boleh jadi umur kita dipendek. Itu mungkin. Boleh jadi dengan makan obat hilang penyakit. Boleh jadi makan obat penyakit tak hilang. Jadi siapa yang bagi benda tu berlaku dan tak berlaku, Allah Ta'ala tak wajib dengan makan obat tu sembuh. Tak wajib. Tak mustahil dengan makan obat tu tak sembuh. Mustahil. Dia ikutlah dia punya apa tu, sudut pandang tu. Dia harus ya. Boleh Allah buat. Boleh Allah tak nak buat. Perkara mungkin. Perkara mungkin. Mungkin ni pula ada bahasan dalam ilmu usuluddin. Ada mungkin, satu mungkin yang kalau pandang sudut mungkin tersebut boleh Allah buat. Tapi dalam ilmu dia takkan buat. Boleh tak Allah Ta'ala menghidupkan Fir'aun untuk beriman? Pasal dia mungkin, benda mungkin. Boleh Allah buat, boleh Allah tak buat. Hidupkan Fir'aun, beriman. Mengucap dia, percayakan Musa. Hidupkan Abu Lahab. Mengucap di kalimah syahadah. Tak kafir dah dia. Boleh tak Allah buat? Boleh. Kalau pandang sudut mungkin dan harus. Tetapi bila pandang dalam sudut ilmu Allah, dia takkan buat dah. Fir'aun tu beriman. Dia takkan buat Abu Lahab tu beriman. Dia panggil mungkin.
benda yang mungkin Allah boleh buat atau Allah tak boleh buat, tetapi dalam ilmu Allah, Allah tak buat dah. Umpama itu sebagaimana mungkin. Sebagaimana mungkin. Okey, itu kena buka kitab Tauhid lah. Dia ada perbahasan sikit sebanyak. Sebab benda ni kena tahu juga. Kalau tak, nanti kadang orang bercakap. Dia bercakap tak ada ilmu. Dia bercakap ikut dan dia. Kan? Dia rosak akidah dia nanti. Okey. Jadi ini bahasan, dia kata, ada disebutlah 3 perkara ni. Ini wajib mustahil dalam kitab-kitab ilmu usuluddin atau ilmu Tauhid. Kemudian kata lagi, dan adalah akal pada makna yang pertama ini, iaitu ibarat daripada sifat ilmu yang tempat terbitnya itu dari dalam hati. Jadi kata Syekh Abdul Samad Palembani, dipahamlah daripada akal maksud makna yang pertama. Kan? Sebab akal dia ada 2 makna. Macam jantung, hati, jantung atau hati pun 2 makna. Roh pun ada 2 makna. Nafsu pun ada 2 makna. Jadi akal pun ada 2 makna. Jadi satu ibarat daripada sifat ilmu akal ni. Yang tempat terbitnya itu, tempat terbit sifat ilmu itu dari dalam hati. Kita dah baca dah hati. Itu dia ada bahasan itu lah. Okey. Wathani, dan yang kedua, makna akal yang kedua, alladhi yakunul ilmu bihi kasifati wa hadzal ma'na huwa al-latifatu allati sabaqa zikruha idh la yumkinu an yakuna al-muradu bil akli al-ma'na al-awwal liqaulihi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqallahu al-aqla awwalu ma khalaqallahu al-aqla thumma qala lahu aqbil fa aqbala thumma qala adbir fa adbara al-hadith atau kama qala. Maksudnya, dan makna yang kedua daripada makna akal itu, iaitu jisim. Jisim ni satu benda yang berbentuk lah. Itu panggil jisim. Yang adalah nisbah. Nisbah ilmu dengan dia itu seperti sifatnya. Dengar. Jadi dia kata, makna yang kedua pada makna akal itu iaitu jisim. Jisim lah. Jisim ni benda. Benda yang berbentuk. Yang dia tak bagi zat. Kan? Jisim. Benda lah. Zat boleh juga. Tapi zat Allah tak berjisim. Zat lain daripada Allah berjisim. Mana satu bentuk, satu benda yang adalah nisbah ilmu dengan dia. Kalau dipandang sudut ilmu dengan dia, dengan jisim itu, iaitu seperti sifatnya. Jadi ilmu itu adalah sifat bagi jisim ni. Faham tak? Jadi tadi dia kata, yang pertama, makna akal yang pertama adalah ilmu lah. Jadi makna akal yang kedua adalah satu jisim yang halus. Jadi kalau nisbah pandang ilmu itu kepada jisim ni, dia seperti ilmu itu sifat bagi jisim ni. Dan adalah makna yang kedua daripada makna akal itu, iaitu latifah robbaniyah atau ruhaniyah. Yakni jisim yang halus, yang dibangsakan, yang dikategorikan kepada perbuatan Tuhan, dan dibangsakan kepada ruh yang telah terdahulu sebutnya pada makna hati yang kedua, dan pada makna ruh yang kedua, dan pada makna nafsu yang kedua dahulu itu. Kerana tiada dapat muafakat bahawa keadaan murad dengan akal pada makna yang pertama itu dengan makna akal yang kedua ini. Kerana makna akal yang pertama itu ibarat daripada ilmu.
Dan makna akal yang kedua itu iaitu ibarat daripada jisim yang halus, yang rohani, yang tempat terbit ilmu itu. Kan? Jadi kesimpulannya, makna akal yang kedua adalah yang disebut jisim latifah robaniah atau rohaniah. Satu jisim yang halus yang dibangsa dikategorikan kepada perbuatan Tuhan. Semuanya dalam perbuatan Tuhan. Cuma pandang sudut mulianya roh ini, jisim ini, maka dia dikatakan ar-ruh min amri rabbi, katakan roh itu pada urusan Tuhanku. Dan Allah saja yang tahu, kerana roh itulah yang mengenal Allah. Kemudian mulianya roh tersebut kerana dikenal Allah, maka dikategorikan, dinisbahkan kepada Tuhan. Macam masjid, rumah Allah. Kenapa? Kerana mulianya rumah masjid tersebut. Dan istana tak panggil rumah Allah. Istana lah. Istana raja, istana presiden, istana Perdana Menteri. Dia tak setaraf dengan masjid. Masjid dia ada menghadap kiblat. Dia adalah susun cara masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, niat beriktikaf, mayang tahiyatul masjid dan sebagainya lah. Jadi itu sebab itu dipanggil rumah Allah. Istana walaupun gah macam mana pun, harga berjuta-juta, bilion ke, siap pengawal, cantik sebagainya, tetap dia tak dikategorikan sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Okeylah. Macam itulah perbezaannya. Kan pelik pula. Bukankah lain pun dalam perbuatan bangsa pada perbuatan Tuhan? Pasal nisbah kepada mulia. Kita ambil kot itulah. Ambil yang basic-basic je. Okey. Jadi dia kata akal makna kedua ni samalah pada sebutan makna yang ada pada hati yang makna kedua. Itulah benda yang sama. Yang makna kedua pada hati pun dipanggil jisim yang halus, yang dalam dinisbahkan kepada perbuatan Tuhan. Begitu juga yang ada pada roh, ataupun yang ada pada hati, nafsu. Jadi semuanya ada dua makna. Jadi yang keempat-empat ni, makna yang kedua itu adalah benda yang sama. Sebab tu dia kata, kerana makna akal yang pertama itu ibarat daripada ilmu, dan makna akal yang kedua itu ibarat daripada jisim yang halus, yang rohani, yang tempat terbit ilmu itu. Jadi tempat terbit ilmu itu adalah daripada jisim yang halus tadilah. Makna yang kedua, iaitu diisyaratkan dengan sabda Nabi SAW, awalu ma khalaqallahu al-aqla thumma qala lahu akbil fa akbala thumma qala adbir fa adbara. Al-hadith rawi Tabrani fil Awsat. Artinya permulaan sesuatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu, iaitu akal, yang jisim, yang halus, yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan, dan dibangsakan kepada roh, iaitulah hakikat hati pada makna yang kedua yang tersebut dahulu itu. Kemudian, maka firman Allah Ta'ala, mana dah jadilah akal tadi, Allah Ta'ala berfirman baginya, yakni bagi akal itu, berhadap engkau kepada aku, akbil, akal, mari menghadap aku. Maka berhadaplah ia akal kepada Allah Ta'ala. Kemudian maka berfirman pula Allah Ta'ala, belakangkan olehmu akan daku. Habis duduk belakang, pergi jauh sikit. Maka membelakangkan ia akan dia, berundurlah akal. Hingga akhir hadis. Hadis ni panjang lah. Jadi akal ada dua kan, dua makna kan yang sebut tadi. Satu ilmu, satu lagi jisim yang halus, yang dibangsa pada perbuatan Tuhan. Jadi akalnya ada hadis lah. Walaupun dia ada ulama kata dhaif, tetapi diguna pakailah dalam kitab ni, menunjukkan adalah Allah cerita tentang akal ni, yang mana akal ni sebab tu dipanggil yang akal ni dibangsa pada perbuatan Tuhan. Bila Allah dah jadi, panggil ke depan, dia ke depan, suruh belakang, dia belakang, mengundur.
Dia tak bega. Dia tak bega. Dan difaham daripada hadis ini bahawa akal yang tersebut dalam hadis ini iaitu akal pada makna yang kedua, iaitu jisim yang halus, dan bukan akal pada makna yang pertama itu, iaitu mengetahui akan hakikat sesuatu. Tetapi adalah akal pada makna yang pertama itu ibarat daripada ilmu yang berdiri atau yang ada kepada akal yang pada makna yang kedua itu, iaitu jisim yang halus, yang robbani dan rohani. Okey. Jadi dia kata, faham pada hadis ni, kata Syahrul Samad Palembani, yang Rasulullah kata tentang Allah jadikan mula-mula ni akal, Allah suruh dia ke depan, Allah suruh berundur, dia berundur. Jadi itulah makna akal yang kedua, jisim yang halus. Bukan akal pada makna yang pertama. Sebab akal makna yang pertama, dia boleh Allahumma shalli Muhammad, dia boleh mengetahui segala hakikat sesuatu, dipanggil ilmu. Dengan akal tu ada ilmu, mengetahui. Itu orang tak beriman pun ada lah. Dia boleh tahu. Boleh, kalau berniaga boleh untung lah. Ini huruf A, huruf B, huruf C, boleh dia mengajar. Akal dia boleh terima. Jadi walaupun begitu, ibarat faham di situ, ilmu yang akal yang pada makna yang pertama itu ada kaitan dengan akal makna yang kedua. Seolah-olahnya ataupun dia kata ilmu akal yang makna pertama yang menunjuk berujuk pada ilmu itu adalah dia ada berdiri, maksud dia ada pada akal makna yang kedua, yakni jisim yang halus, yang robbani dan rohani. Okey, habislah bahasan ni. Habislah bahasan ni kan. Bahasan tentang qalbu, roh, nafsu dan akal. Syahdan, ketahui olehmu bahawasanya qalbun, yakni hati, dan roh, dan nafsu, dan akal. Empat benda ni. Empat. Qalbu, roh, nafsu, akal. Dan empat benda ni, sekaliannya itu pada iktibar, dipandang sudut makna yang kedua itu, satu jua, iaitu latifah robbaniyah wa rohaniyah, iaitu jisim yang halus yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan dan dibangsakan kepada roh, mana halus, jenis roh. Dan tiada bersalahan, tidak berbeza lafaz yang empat ini, melainkan pada iktibar makna yang pertama itu. Makna yang pertama itu juga. Kerana qalbu pada makna yang pertama itu, iaitu daging yang berupa seperti buah sanubari, jantung. Jantung lah kan bentuk dia seperti buah sanubari. Dan roh pada makna yang pertama itu, iaitu sesuatu seperti rupa asap yang terbit daripada hati sanubari itu. Dan mesra ia roh, roh yang makna pertama macam asap tu, mesra ia kepada sekalian badan. Dan dengan roh yang macam asap tu, hidup badan itu. Dan apabila terbit ia, keluar ia roh yang seperti asap tu, makna yang pertama pada roh, daripada terbit ia daripada segala badan itu, nescaya matilah badan itu. Dan dinamakan oleh ahli tabib akan roh hayawani jismani. Nyawa lah kita kata. Binatang pun ada. Binatang ke binatang? Menatang ke binatang? Boleh belaka deh. Dan nafsu pada makna yang pertama itu ibarat daripada makna yang menghimpunkan, yang terkumpul bagi kuat marah, ni panas baran, dan segala syahwat, segala keinginan-keinginan yang jahat, dan perhimpunan terkumpul segala sifat yang kecelaan, iaitu daripada nafsul ammarah bisu, nafsu yang sangat menyuruh buat kejahatan. Dan akal pada makna itu, iaitu ibarat daripada sifat ilmu yang di dalam hati. Dan dengan ilmu tadi, akal ni, mengetahui akan segala hakikat sesuatu yang tersebut dahulu itu. Ini sebut baru ni lah.
Faham? Jadi 4 benda ni, qalbu, roh, nafsu, akal. Jadi 4 sebutan ni ada 2 makna. Qalbu ada makna yang pertama dan kedua. Jadi makna yang kedua yang ada pada 4 benda, 4 unsur ni adalah benda yang sama. Dipanggil roh ataupun jisim, latifah, robbaniyah, rohaniyah. Sama je. Qalbu pun benda yang sama, roh pun benda yang sama, nafsu pun benda yang sama, akal pun benda yang sama. Mungkin kelip mata saya nak cerita. Okey. Tapi makna yang pertama ni berbeza. Makna kedua benda yang sama. Nah, makna kalbu pada hati yang pertama, kalbu tu atau makna pertama bagi kalbu atau hati, itu dia kata adalah jantung. Yang berada di sebelah kiri badan kita, yang berbentuk seperti buah sanubari. Dan makna roh pada iktibar yang pertama iaitu seperti asap. Jisim yang seperti asap yang mesra dalam badan. Kan dipanggil roh haiwani jismani. Dia kalau ada dalam badan, hiduplah. Kalau dia keluar, matilah. Tapi kalau makna kedua, dia panggil roh latifah robbaniyah. Jisim latifah robbaniyah. Sama yang ada pada jantung. Pada nafsu. Nafsu yang itu juga. Nafsu kalau pandang sudut makna yang pertama, dia panggil nafsu amarah bisu. Nafsu yang suka buat jahat, nafsu suka engkar Tuhan, nak pangai-pangai tak semenggah, sifat mazmumah. Ya, itu dah dibahas itu. Tapi makna yang kedua, jisim latifah robbaniyah. Dan akal pun begitu juga. Akal, yakni makna yang pertama, sifat ilmu yang ada dalam hati, yang mengetahui sesuatu benda. Tapi makna yang kedua, sama je. Jisim, latifah, robbaniyah, rohaniyah. Jadi 4 benda tu ada 2 makna. Makna yang pertama berbeza-beza, tapi makna yang kedua adalah hakikat benda yang satu. Dan demikian lagi segala nafsu yang 7 yang tersebut dahulu itu. Nafsu ammarah, lawamah amarah, lawamah nombor 2, mulhammah nombor 3, mutmainah nombor 4, radiyah nombor 5, mardiyah nombor 6, kamilah nombor 7. Dia 7 peringkat nafsu, dia kata sebut dahulu itu. Hakikatnya itu satu jua. Benda sama je dia kata. Itu ya di nafsu tu pun. Amarah ke lawamah benda yang satu je. Kamil ke satu tu je. Dan tiada bersalah-salahan. Ia tak berbeza-beza ia. Melainkan sebab bersalah-salahan ini berbeza iktibar. Iktibar sudut pandang lah.